Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sambung lagi perbincangan Siri bercakap dengan WordPress. Kali ini saya cuba nak tunjukkan demo macam mana nak install WordPress, dan satu lagi macam mana kita nak masukkan artikel sebagai post pertama kita hari ini. Dan lebih sesuai tutorial ini kita lihat dalam desktop, sebab mungkin ada banyak teks yang tak berapa jelas kelihatan kalau korang gunakan handphone. Tapi kalau nak gunakan handphone boleh rotate lah, boleh rotate ya. Dan sebelum tu saya check dulu adakah kita punya sesi live ni boleh didengari oleh anda semua, dan pastikan juga korang share lah. Okay, jangan lupa share. Sekejap ya. So pagi-pagi ni kita mulakan dengan inilah perkongsian ilmu. Dan sebenarnya sesi ini juga boleh didapati daripada okey, boleh. Sesi ini korang boleh dapat dari dalam YouTube kami. Okay, dalam YouTube kami iaitu channel FSTM Quiz. So korang boleh rujuk lah dalam sebab di sana lebih mudah untuk kami buat playlist. Okay, dapatkan playlist WordPress dalam channel YouTube FSTM Quiz. Okey, kita sambung tutorial yang lepas. Tutorial yang lepas berkisar tentang macam mana nak daftar domain name, macam mana nak dapatkan hosting provider. So kali ni kita cuba nak install. Selepas kita dapat hosting provider, selepas kita dapatkan tapak ataupun kita dah dapatkan URL, kita akan install WordPress kita. Ini dengan andaian korang dah dapat ni lah, dah dapat cPanel. cPanel ni kita dapat selepas kita biasanya sebab ini yang open source. Open source ke? Tak pasti. Ini yang biasa kelihatan dalam ni. Ini yang biasa ada dalam hosting service. Jadi selepas kita bayar hosting service tersebut dan juga dapatkan domain name, bayar juga. Itu sebenarnya sewa, harga sewa. Dia bukan bayar terus dapat terus. Dia kena bayar sewa dan dia kena berulang setiap tahun bayaran tersebut. Tapi kalau katakan kita nak bayar 5 tahun terus pun boleh, kita nak bayar 10 tahun terus pun boleh. Dan apabila kita dah dapatkan domain name, kita akan dapat panel macam ni, supaya kat sini saya boleh install WordPress. Ni WordPress, kat bawah ni ada WordPress. Yang ni nama dia cPanel, control panel untuk web hosting kita. Dan ini adalah tempat untuk kita arahkan domain kita ataupun hosting kita untuk install satu CMS tambahan contohnya. CMS ni untuk apa? Sebenarnya kita gunakan untuk buat satu website, ataupun WordPress ni kita nak gunakan untuk buat website. Kita klik install. Ini kalau kita dah ada domain name lah. Okay. Dan kat sini saya nak buat satu lagi installation ataupun pemasangan WordPress pada folder blog computer science. Okay, saya nak mungkin lebih bercerita tentang blog computer science. So ini adalah blog science computer. Contohlah, korang boleh tukar apa-apa pun yang berkenaan. Saya rasa saya besarkan dia punya teks. Saya akan zoom. Okay. Dan kat sini kita nampak ada blog SK. Ini adalah domain, subdomain, bukan subdomain, sorry, directory.
Jadi nanti kita akan dapat khairulnizam.com/blogSK. Okay, sebelum tu saya akan kecilkan dulu kita punya display ni. Okay, tapi saya rasa masih kelihatan lagi, boleh nampak lagi sebelah kiri ni kita boleh nampak blogSK, site name, ni mungkin boleh tambah lain. Enable multi-site ni saya tak nak pergi kepada enable multi-site, kita akan gunakan satu nama lain, mungkin blog SK. Password dia adalah, saya rasa sepatutnya dia boleh hide, tapi kenapa dia tak boleh hide. Okay. Ataupun saya provide ni lah password generate, auto generate. Ini lebih baik, cuma kadang-kadang dia nak ingatkan dia tu susah sikit. Okay, dia nak ingatkan password macam ni dia susah sikit. Kalau korang lebih suka kaedah yang lama, okay, macam tu pun boleh. Baik, buat password macam ni pun boleh. Tapi saya akan gunakan WordPress punya facility untuk generate password. Okey, ini adalah kemudahan daripada WordPress yang boleh generate password. Dan kita akan letak kat sini email kita untuk memudahkan kita reset password dan pastikan email ni betul lah. Email tu wujud. Dan bla bla bla, yang lain tu by default saja. Kita boleh show theme, tapi ni kemudian pun boleh, tak apa. Macam ni adalah theme yang kita akan apply. Okay, ataupun ini kita boleh apply ni juga. Sekejap. Nampak menarik ni. Just select lah. Select theme. Okay, install. So saya dah select, saya dah install. Okay, saya tengah install WordPress, sorry. Saya tengah install WordPress. Sebelum tu saya kecilkan dulu, mungkin saya melindung teks kat belakang. Okay. Okay. So kita pilih, saya pilih WordPress template sekali. Nanti kemudian boleh je saya tunjuk macam mana nak tukar template yang kita dah pilih. Mungkin bos tak suka kan warna yang kita pilih, dia suka warna purple ataupun warna merah, dan kita akan cari template WordPress yang warna seperti yang dikehendaki lah. So dia ambil masa sikit untuk install WordPress ke dalam host kita. Sebelum tu saya akan share dulu sesi ini. So harap korang pun boleh share lah sekali. So dia ambil masa sikit untuk install. Okay. So harap korang pun boleh share lah sekali. So dia ambil masa sikit untuk install. Okay, dah selesai. Okay, dah selesai. Lambat pula dia sampai. So, saya besarkan sikit teks di sini. Dan kita nampak kat sini dia akan sediakan dua link. Selepas kita install, dia bagi dua link. Satu adalah link kepada blog kita ataupun website kita. Satu link kepada admin page. So yang ni kita boleh lihat macam mana, right click dan lihat macam mana dia keluar, macam tu. Okay, nanti yang ni kita boleh customize lah, tukar gambar. Oh, okay, nice lah. nice. Okay, template ni nampak menarik. Cuma kadang-kadang kalau template yang popular ni, kelemahan dia adalah ramai orang pakai. Ramai orang dah pakai. Tapi tak apa, nanti kita customize lagi. So, ini adalah
website yang kita baru install dan kita dah kita dah dapat selepas tekan install WordPress. Dan satu lagi adalah admin site. So admin part ni adalah right click, korang boleh right click dan open new tab. Admin site ni adalah tempat untuk kita tukar configuration. Tukar configuration. Lampu ni kadang-kadang on off pula. Okay. Dia tukar configuration. Tadi kita dah gunakan apa nama tadi, Popular FX. Okay, Popular FX. Tapi saya tak nak ke arah macam mana nak customize content. Okay, saya tak ke arah itu lagi. Saya nak tunjuk macam mana nak add satu blog post. Dan sebenarnya dalam sebelah kiri ni kita ada macam mana nak add post dan macam mana nak add page. Add page ni lebih kepada saya zoom kejap nampak tak kat sini. Post ni lebih kepada macam content ataupun hantaran secara berkala. Kadang-kadang apa kelebihan kita ada website menggunakan WordPress ni adalah kita mudah untuk submit post. Kita mudah untuk submit post ataupun content. Kita mudah untuk hantar post. Dan biasanya Google memang expect website kita ni aktif dengan kita sediakan content setiap hari lah. Kalau boleh setiap hari lah. Tapi kalau tak boleh setiap hari, mungkin seminggu sekali paling kurang kita kena update content tersebut. Sebab kalau website tersebut tidak diupdate, boleh dikatakan dia bersawang lah. Dia bersawang. Dia bersawang. Kita nak buat laman web sesawang. Bukan laman web yang bersawang. Itu adalah satu. Satu lagi, untuk page. Page ni adalah maklumat statik. Contohnya macam maklumat company, ataupun directory company, ataupun kita boleh letakkan kat situ borang aduan. So itu adalah page ni adalah something yang content yang bersifat statik. Dia tak berubah sangat lah. Mungkin kalau berubah pun setahun sekali kan. Board of director berubah, kita ubahlah page tersebut. Tapi untuk news ataupun untuk post hantaran yang berkala, contohnya seminggu sekali, kita akan masukkan dalam post ini. Dalam post ini. Cumanya, kita create new post, add new. Ada editor baru. Klik next. Kalau nak view dia punya tutorial, boleh rujuk kat sini. Make each block your own. Saya tak nak edit dengan page layer ni nanti dulu. Saya nak buat content yang mudah, iaitu menggunakan default block content dalam WordPress. Jadi apa yang kita nak letak kat sini adalah satu tajuk. Ini adalah post yang kita boleh publish masuk ke dalam website kita. Dan yang ni mudah lah, dan walaupun sebenarnya ada website ataupun buat website yang baru ni, dia memang mudah, dia memang agak mudah. Cabarannya adalah macam mana kita nak pastikan, macam mana kita nak usahakan supaya website kita ni boleh ditemui oleh pengguna. Dan biasanya macam mana kita nak pastikan ataupun nak usahakan page ini dilawati ialah dengan memastikan ia berada dalam page pertama Google search. Contohnya kita nak cari tentang sekarang ni kuih raya. So macam mana kalau orang search kuih raya, dia boleh dapat kita punya produk ataupun page ataupun website. Orang nak cari contohnya lemang. Korang ada bisnes jual lemang buluh. So macam mana dengan letakkan dalam Google ataupun bila user search dalam Google lemang buluh, contohnya buluh lemang. Tak kisahlah, lemang, dan dia user nampak website kita ataupun produk kita
dalam hasil carian. Okey. So itu antara cabaran utama dia bila kita ada website. Buat website, ada yang susah, ada yang mudah, tapi sebenarnya taklah susah sangat. Cumanya cabaran selepas itu adalah nak pastikan pengguna datang kepada website kita. Jadi ini adalah blog kita yang baru ataupun website kita yang baru. Okey, saya suka kalau katakan kita cuba fight satu keyword dalam Google. Macam mana nak fight keyword ni? Kita test. Okey, beberapa keyword yang saya cuba untuk fight sebelum ni adalah sekejap. Okey. Saya nak nampakkan hasil carian ni. Diploma Sains Komputer. Tak ada. Okey. So saya dah sediakan di sini. Okey, antara carian yang ataupun keyword yang saya cuba fight agak lama adalah benda ni lah. Diploma Sains Komputer. Ini antara beberapa yang saya cuba fight. Bila kita nak fight keyword dalam Google ni, tujuan kita ataupun mission kita adalah nak pastikan apabila user type keyword yang dicari, contohnya, apabila user type keyword yang dicari, contohnya ini, contohnya ini, dan user klik enter, dan kita nak pastikan page kita ataupun website kita available di dalam hasil carian. Target dia, ultimate target dia adalah link yang pertama. Tapi saya nampak macam link yang pertama ni dia dah establish agak lama. Dah agak lama establish. Then yang ini adalah kat ujung-ujung sikit lah, ujung-ujung page. Tapi itu pun dah okey sebab dia berada dalam page yang pertama. Sebab apa? Sebab saya suka gunakan lawak daripada Nujum 4 Belalang, yang mana bila user buat carian di Google, yang pertama tu dia punya kemungkinan tinggi untuk user klik. Yang kedua, ada tak orang pergi yang page yang kedua? Ada. Tapi kadang-kadang. Ada tak user pergi kepada hasil carian page yang ketiga, yang keempat? Ada tak? Ada. Jarang-jarang. Jadi kemungkinan user suka untuk klik pada option ataupun list carian yang page yang pertama. Kalau dia dapat list nombor 1, lagilah tinggi probability dia. Lagilah tinggi probability dia untuk orang klik. Jadi kalau dapat page yang pertama ni pun dah okey, alhamdulillah ni. So ini adalah page pertama yang saya cuba page yang ataupun post yang saya cuba fight dalam inilah dalam website ataupun blog yang saya usahakan. So itu adalah contoh dia. Contoh macam mana kita nak fight for keyword. Jadi apabila kita dah ada website, mesti kita nak orang datang kepada page kita, betul? Kita nak pastikan orang datang kepada page kita. Kita tak naklah buat website tapi orang tak datang, betul? Korang pun tahulah itu dia punya ultimate goal lah. Bila kita buat website, mesti kita nak orang datang kepada page kita. Ini adalah blog kita yang sudah disubmit. Ini adalah konten. Ini adalah konten dia. Ini sebenarnya ini adalah main page. Dalam WordPress kita boleh set main page kita macam ni, dan kita boleh set juga mungkin ini adalah blog kita. So kita boleh pilih sama ada nak display home ataupun nak display kita punya blog sebagai main home. Nanti saya tunjuk. Tapi yang penting sekarang ni adalah macam mana kita nak masukkan konten kita supaya dia boleh dijumpai dalam carian Google. Saya akan cuba fight sekali lagi. Tapi saya rasa ni eksperimen yang
eksperimen yang telah saya buat. Okey. Jadi saya cuba nak find keyword ini. Bila kita dah decide untuk find keyword ini dalam carian Google, kita kena pastikan konten kita seberapa banyak boleh ataupun ialah paling kurang pun tajuk dia menggambarkan keyword yang kita nak find. Okey. Tajuk dia ni kena menggambarkan keyword yang kita nak find. Itu paling kurang lah. Okey, paling kurang. Dan konten dalam dia ni, okey, konten dalam dia ni saya dah sediakan konten. Dan apa strategi kita adalah untuk mengulang. Mana tadi? Hilang lah pula. Strategi kita adalah untuk mengulang. Okey, saya copy je konten ini, teks ini, dan klik di sini dan paste sajalah. Nanti dia akan susun. Oh, dia tak susun dah. Okay. Tapi tak apa. Okay, nanti kita boleh selang-selikan dengan gambar. Wah, okay, dia dah ada block dah. Okey. So ini tadi password tadi, jangan simpan kat sini. Okey. Kita boleh delete yang ini. Okey, tak apa, nanti saya tunjuk. Okey. Satu yang saya nak bagi tahu, saya mungkin akan highlight beberapa. Okey. So, apa yang kita nak fight tadi, apa lampu ni? Apa yang kita nak fight tadi, saya akan highlightkan dengan bold. Ini tak perlu highlight pun. Sebenarnya nak bagi tahu bahawa bila kita nak buat keyword ni, kita cuba nak fight keyword ini, kita kena ulang dia. Okay, kita kena ulang dia. Saya ada beberapa kali yang saya ulang. Okey, mana tadi? Apa tadi? Ni. Satu saya ulang dalam teks. Okey, satu saya ulang dalam teks. Mungkin ambil masa sikit. Okey, itu saya ulang dalam teks. Ini ada lagi perkataan ataupun keyword. Kalau tak nampak, korang kena gunakan ni lah. Saya akan zoom kejap. Okey. So, pengulangan tu berlaku di dalam teks juga. Mana tadi? Okey, bidang selepas. Ni. Ada lagi. Saya letak juga. So, itu antara satu cara lah. Okey. Yang kita akan gunakan untuk cuba find apa yang dinamakan sebagai keyword dalam Google. Dan cara yang kedua ataupun tambahan daripada keyword ni, okey, bila kita dah decide keyword ini, okey, satu kita kena masukkan dalam dia punya masukkan dalam tajuk. Tajuk tu penting, kena masukkan dalam tajuk. Dan pastikan juga dia berulang lagi dalam teks. Dan pastikan juga kalau katakan kita masukkan satu gambar. Okey, ni kita masukkan gambar. Okey, saya dah sediakan gambar. Okey, saya akan upload. Saya mana gambar tadi? Alamak, letak kat mana tadi ya? Saya rasa saya letak dalam desk. Okey. So, saya dah sediakan beberapa gambar. Contohnya kat sini. Saya zoom kejap. Bila kita nak cuba find keyword tadi pun, dalam image ni kita kena rename dia. Boleh macam tu. So, kita boleh rename dia supaya kita masukkan juga keyword. Kita boleh rename dia supaya kita boleh juga masukkan keyword. Ada keyword dia tu. Okey. Masukkanlah dia punya keyword juga.
Okey, so pastikan keyword tu juga dimasukkan dalam gambar, nama gambar. Okey. Kan? Saya zoom out jap. Saya akan masukkan banner ni. Okey, nampak tak? Sebenarnya Google taklah boleh nampak sangat apa ayat yang ada dalam gambar ni. Sebab tu digalakkan kalau kita buat website, pastikan menggunakan ataupun kita write dalam bentuk teks. Okey, kita write dalam bentuk teks. Okey, kita write dalam bentuk teks ya. Keyword tu kita write dalam bentuk teks. Dan satu lagi, bila kita dah ada gambar yang kita bagi nama keyword tersebut, sebahagiannya mengandungi keyword tersebut, dan satu lagi kita ada alternate text kat sini kan. Okey, ini kita masukkan juga. Sekejap ya, saya elak sikit. Okey, kat bawah ni ada banner alternate text. Alternate text ni biasanya kita gunakan untuk membantu orang buta yang mana ada software untuk menukar daripada teks kepada sebutan. So ini akan membantu recognize apa yang gambar itu ceritakan lah. Okay, ini bukan caption ya, ini alternate text banner diploma. Okay. Kalau korang nak tambah juga daripada caption dia pun boleh juga. Mungkin kita boleh repeat yang sama ni. Boleh repeat. Ada tak advance? Okay, title, attribute. Okay, tak ada caption. Rasa caption kat sini. Oh, okay, sini caption dia. Okay, caption di bawah ini. So, boleh lagi repeat. Okay, repeat di sini. Okay, repeat di sini. Diploma Sains Komputer. Itu kita repeat. Dan kalau kita nak masukkan lagi gambar. Lampu ni duduk mati. Okay. Gunakan kaedah yang sama. Kita boleh enter saja dan kemudian tambah di sinilah. Tambah di sini gambar. Kita upload. Kita terpaksa upload gambar tersebut. Kalau nak insert daripada URL pun boleh. Tapi biasanya saya akan upload di sini. Okay, bolehlah masuk sini. Okay, tu. Okay. Apa dia punya caption? Tips mencari menyelidik diploma Sains Komputer. So caption yang sama ini saya akan repeat sekali lagi dalam alternate text. Dan kita kena ulang lah. Okay, kita kena ulang. Jadi gambar-gambar ni, alamak ni. Kena ada list lah pula. Tak list ni, kita masuk sini.
Okay. So sebab ni redundant, kita boleh buang ni. Macam nak buang? Klik. Ini dia digunakan block Dia gunakan block. Okay, dia gunakan block. Tu ada. Okay. Dia gunakan block konsep. Saya besarkan sikit. So that saya boleh nampak macam tu. Okay, so block ini adalah block. So block ni kita boleh copy ataupun remove. Okay, kalau nak buang block ini kita boleh klik remove. So dia akan remove satu block. So setiap satu perenggan dalam WordPress editor ni dia akan jadi satu block. Tu. Ini adalah pemisah kepada block. Block bukan blog. Block BLOK. Okay, dia bukan block BLOK. So dia akan jadi pemisah lah. Sebab tu tadi kita boleh kat tengah-tengah ni kita boleh tambahkan gambar. Contohnya kita masukkan gambar lagi. So pastikan gambar tu kita rename dia kepada kita rename dia kepada sesuatu yang kita boleh fight. Okay, kita boleh fight kepada keyword yang kita target. Keyword yang kita target. So kalau korang tak nampak apa yang saya type ni, memang ini memang sesuai untuk paparan desktop. Jadi korang boleh tengok video ni dalam desktop. Sense komputer. Okay, so lepas tu sebelum saya tangguh tutorial ni, saya nak publish dulu. Publish dulu. Mana publish? Okay, kita publish dulu. Bla bla bla. What's next? Post address. Okay, kita view. Macam mana dia? Okay. So dia akan appear macam ni. Dia akan kelihatan macam inilah. Okay, dia akan kelihatan macam ini. Ini adalah apa yang kita dah usahakan tadi, dan kita boleh on off kan komen ni lah. Kalau katakan kita nak off komen, sebab biasanya dalam komen ni banyak je spam. Itu satu hal, korang kena install spam blocker. Okay, so ini apa yang kita lihat. Dan pastikan juga ada satu lagi tips adalah untuk kita fight apa tadi namanya, keyword tadi. Korang nampak tak, perasan tak kat sini ada perkataan dalam link ni, ada perkataan keyword yang kita nak fight. Itu pun satu tips juga. Tadi saya dah bagi beberapa tips. Kena letak keyword pada tajuk, kita kena letak keyword pada link, kita kena letak keyword kita pada nama file, kita kena letak nama file gambar, kita kena letak keyword pada caption gambar, kita kena letak keyword pada alternate text untuk gambar. Jadi sekarang ni kita dah ada, website kita dah berjaya untuk kita paparkan satu page. Sebenarnya ini tak semua, bukan tak semualah. Kadang-kadang dia cuma diwakili, URL diwakili dengan page ataupun post ID. Kalau korang nak letakkan teks ini ke dalam URL, nanti saya tunjuk macam mana nak set up dia. Dalam blog punya, dalam blog punya configuration. Dalam blog punya configuration, kita akan lihat apa yang dinamakan sebagai, adalah banyak setting kat sini. Nanti saya zoom kejap. Ada banyak setting kat sini, dan kita akan ambil masa pun untuk explore setting ni. Dalam setting ni kita ada, kita lihat kejap. Mana tadi? Kita boleh set dia punya date format. Mana ya? Rasanya reading kot.
Macam reading ni kan kita boleh set sebagai home page ataupun kita boleh set sebagai latest post. Okey, kat sini static page ataupun latest post kita boleh tukar. Dan satu lagi writing ya. Permalink. Sorry. Dia ada dalam permalink. Okey, dalam permalink. So kita kena set dalam permalink ni dan pastikan dia mention sample title. Dia ada mention kat sini, bukan sample, post title. Kita tajuk kepada post, kita kena letakkan kat sini. So pastikan kalau kita nak buat permalink, kalau plain ini dia akan hanya letakkan page ID lah. Page ID. Boleh juga buat macam ni, tapi digalakkan untuk kita letak apa namanya ni? Ni. Dia kena ada ni lah. Ada title. Okey, kat sini ada title. Ni ada title post kat sini. Dia letakkan title post kat sini. So itu dicadang. Dan ada beberapa plugin lah untuk kita fight SEO ni. Yang tu kita akan cover untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Rank math, math rank kita ada Yoast. Itu kita akan cover nantilah untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. So itu tips yang kami gunakan untuk cuba fight Google punya keyword. Okay, so setakat tu dulu. Okay, setakat dulu. Terima kasih banyak. Dan pastikan korang share lah. Nak dapatkan link playlist, link ada dalam YouTube channel FSM Quiz. Assalamualaikum.